حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Barakallahu fiik. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi, Datuk Kuasa, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, Ustaz-ustaz, Ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita akan sambung kelas tadabbur dan tafsir Al-Quran Al-Karim. Dan hari ini kita akan membuka surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Pada pertemuan terakhir kita dah bincangkan tentang tadabbur surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Quran yang tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan dua tujuan. Tujuan pertama sebagai permulaan, pembukaan kepada semua surah kecuali surah Al-Bara'ah, dan tujuan kedua memisahkan antara satu surah dengan surah yang lain. Dan ulama sepakat bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Quran Karim. Cuma berlaku khilaf pada surah Fatihah. Adakah Bismillahirrahmanirrahim itu sebahagian daripada surah Fatihah ataupun ayat yang tersendiri sebagaimana surah-surah yang lain? Dan perkara ini kita dah bincangkan ketika kita tadabbur dan tafsir surah Al-Fatihah. Dan pada pertemuan yang lepas kita dah baca surah An-Nas. Dan hari ini kita baca surah Qul a'udzu birabbil falaq. Dinamakan sebagai suratul falaq. Dinamakan juga sebagai surah sebagai al-mu'awwidhatain bersama dengan surah An-Nas. Itu dah sebut. Saya ulang sekali imbas kerana berkemungkinan ada yang tidak hadir dan kita ada jemaah muslimah yang baru hadir. Perbezaan antara surah An-Nas dan surah Al-Falaq, kedua-duanya bermula dengan Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbi. Tapi beza kat mana? Surah An-Nas kita memohon perlindungan dengan Allah dengan menyebut tiga nama Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku berlindung dengan Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Nama Allah Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Ilah. Daripada apa? Daripada satu perkara. Min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan al-waswas, kejahatan syaitan al-waswas al-khannas. Okey. Tiga nama Allah kita seru berlindung dengan Allah dengan satu perkara. Surah Al-Falaq kita seru satu nama Allah berlindung daripada empat perkara. Kita hanya sebut Qul a'udzu birabbil falaq, satu nama Allah. Kemudian terus min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Empat perkara kita minta perlindungan daripadanya dengan memanggil Allah dengan satu nama. Kenapa begitu? Kerana ianya berkaitan dengan isi kandungan makna surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan-kejahatan yang datang dari luar. Manakala surah An-Nas kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan yang timbul daripada diri kita sendiri.
Syaitan bagi was-was pada kita, bisikan-bisikan yang jahat, kemudian kita buat perkara jahat. Kejahatan dari dalam itu lebih susah untuk kita kenal berbanding dengan kejahatan daripada luar. Orang salah kita nampak jelas kesalahan orang lain. Makhluk jahat kita nampak, kita boleh detect, kita nampak jelas. Tapi kejahatan yang kita sendiri buat salah, sebab syaitan ni yuwaswis, sentiasa berikan was-was. Bila kita nak buat perkara jahat, dia akan perelokkan. Tak apalah, sekali je pun. Tak apalah, baru sekali tinggalkan solat. Orang tak sembahyang langsung. Tak apalah, ada kalau buat syirik sekalipun, tak apalah. Benda ni syirik pun Allah ampunkan selagi tak mati. Ada sahaja alasan-alasan yang diberikan ketika kita nak buat perkara jahat. Ketika nak buat baik, ada saja alasan dia nak bagi untuk kita tak buat baik. Dan tak pernah kita merasakan bahawa kita bersalah. Sebenarnya idea yang kita dapat tadi merupakan bisikan daripada syaitan yang namanya al-khannas atau al-waswas, yang ada di dada, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan bisikan-bisikan halus dalam diri manusia. Ini kejahatan di dalam. Manakala kejahatan kat luar, surah Al-Falaq, kita minta perlindungan daripada Allah daripada segala makhluk yang jahat, daripada kejahatan-kejahatan yang berlaku pada waktu malam, daripada kejahatan-kejahatan perempuan-perempuan yang tiup di tali-tali ikatan sihir, dan daripada kejahatan seseorang yang berlaku hasad terhadap diri kita. Ini kejahatan dari luar. Sebab tu dengan surah An-Nas, kejahatan dari kita berlindung dengan 3 nama, kerana kita susah nak kenal dan kita dia lebih bahaya berbanding dengan An-Nas. Surah Al-Falaq kita minta perlindungan dengan nama Allah, satu nama Allah, daripada segala jenis kejahatan, kerana ia dari luar. Ini secara ringkas berkaitan dengan isi kandungan berkaitan dengan dua-dua surah, dan saya akan sentuh lagi insya-Allah sebentar lagi. Qul, katakan. Bila jumpa qul, artinya kalimah ni Allah perintahkan Nabi untuk katakan apa? Kalau saya kata pada tuan-tuan, katakan atau beritahukan kepada pengurusi, besok saya cadangkan diadakan mesyuarat. Tuan-tuan pergi beritahu pengurusi, nak sebut katakan ke tak payah sebut? Tak payah sebut. Saya pesan ke tuan-tuan, saya cadang beritahu pada pengurusi, katakan pada pengurusi, besok kita lebih baik buat mesyuarat. Tuan-tuan sampai pada pengurusi, nak cakap katakan ke atau tak payah kata? Sepatutnya tak payah kata. Sampaikan mesej terus. A'udzu birabbin nas. Kenapa perlu qul? Qul itu arahan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutkan logiknya. Allah perintahkan qul, katakan wahai Muhammad. Jadi arahan itu kepada Nabi. Yang diperintahkan ialah perkataan, sampaikan kalimah a'udzu birabbil falaq. Tapi Nabi SAW sampaikan juga kalimah qul. Kenapa? Sebab Nabi, antara sifat Nabi SAW adalah tabligh. Nabi menyampaikan segala isi kandungan agama yang Nabi terima daripada Allah tanpa meninggalkan walaupun satu perkataan, walaupun satu huruf. Semua Nabi sampaikan. Termasuk arahan Allah kepada Rasulullah, kul, Nabi sampaikan. Termasuk teguran Allah kepada Rasulullah sampaikan. Segala perkara yang datang daripada Allah, tidak ada yang tersembunyi. Sebab itu kalau ada orang mendakwa adanya ajaran-ajaran yang dirahsiakan oleh Rasulullah, Nabi sembunyikan, hanya beritahu pada kami, beritahu pada kumpulan tertentu, yang lain tidak tahu, ulama lain tidak tahu, ini suatu kedustaan. Kerana Rasulullah SAW menyampaikan segala perkara. Qul juga memberikan mesej kepada kata-kata penegasan, tegas. Contoh kalau kita si abang dengan adik-beradik bergaduh kat rumah. Adik kata, senyaplah, atau jangan gaduhlah, yang lain relax je, ni tak dengar apa-apa. Abah dia kata, pesan ke abah dia kata, beritahu ke Along, abah cakap diam. Apa artinya?
Qul ini menunjukkan satu mesej yang jelas. Ada satu benda penting yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin tegaskan, ingin beritahu kepada kita. Pesanan yang menunjukkan bahawa apabila Allah kata kepada Nabi Muhammad katakan, artinya kata-kata itu mengandungi mesej yang sangat penting yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan kepada manusia. A'udzu artinya aku berlindung. Al-iltija. Kalau ada berlaku peperangan, kemudian adanya kem-kem pelarian, tempat orang mangsa-mangsa peperangan cari perlindungan, dinamakan sebagai tempat luju, makanul luju, tempat berkumpul. A'udzu artinya bila adanya kejahatan berlaku, kita tak tahu nak ke mana. Sekarang ni kejahatan berlaku, makhluk jahat datang, orang datang nak curi, orang datang nak rompak, orang tuduh, orang hasad, apa sekalipun kejahatan yang ada, hendaklah kita cari tempat untuk berlindung, tempat yang kuat, iaitu a'udzu bi rabbi. Berlindung bukan berlindung dengan makhluk, berlindung dengan Tuhan yang menciptakan perkara tersebut. Apa dia? Qul a'udzu bi rabbil falaq. Aku minta perlindungan dengan Rabb. Rabb kepada Al-Falaq. Apa tu Rabb? Rabb mengandungi segala makna kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mencipta, Allah yang mentadbir urusan, Allah yang berkuasa. Allah yang mencipta, Allah yang mentadbir, Allah mencipta, Allah berkuasa, Allah mentadbir urusan. Jika dunia ni, siapa ciptakan bumi? Allah. Dan apa yang berlaku di atas muka bumi ini, ada orang yang dinaikkan pangkat, ada orang diturunkan, ada orang dimuliakan, ada orang dihinakan, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang cantik, ada orang tidak cantik. Berlaku segala perkara pentadbiran yang berlaku, segala perkara berlaku itu Allah yang mentadbir. Termasuk urusan rezeki. Urusan rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu terdapat rezeki kamu. Allah kata rezeki kat mana? Di langit. Sebab Allah yang memberi. Kalau Allah yang bagi rezeki, kita cari apa? Kita hanya cari asbab. Bukan yang bagi rezeki pada kita Allah, melalui asbab-asbabnya. Antaranya bos kita, antaranya mak kita, antaranya kawan kita, antaranya tempat sana sini sebagainya. Semua ada asbab. Yang memberi sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi qul a'udzu rabbi, rabbi artinya Allah lah yang segala perkara yang berlaku yang kita takutkan itu Allah Subhanahu Wa Taala Tuhannya, yang berkuasa, yang mencipta dan juga yang mentadbir. Rabbil falaq. Al-falaq ulama telah tafsirkan perkataan falaq ini dengan beberapa mazhab, dengan beberapa pandangan. Namun yang pandangan yang paling kuat, yang paling meluas ditafsirkan, al-falaq artinya al-khalaq. Qul a'udzu rabbil falaq, iaitu aku berlindung daripada Allah, Tuhan segala makhluk. Al-khalaq, al-falaq ialah al-khalaq. Al-falaq dari segi mana asalnya ialah sesuatu perkara yang baru, suatu benda yang baru wujud, namanya al-falaq. Falikul isbah, Allah yang menciptakan waktu pagi keluar. Pagi baru keluar, antara bila keluar waktu fajar keluar, sebelum matahari terbit, keluarnya fajar itu namanya al-falaq, waktu falaq. Ketika benih memecahkan, benih itu dipecahkan dan keluar tunas daripadanya, tunas itu dinamakan sebagai al-falaq. Ketika ibu melahirkan anak itu adalah al-falaq. Ketika pohon mengeluarkan dahan itu adalah al-falaq. Al-falaq ialah segala perkara yang wujud daripada tiada kepada ada. Jadi kat sini al-falaq maknanya kembali kepada apa? Kembali kepada semua perkara, kerana asalnya makhluk tidak wujud, Allah yang wujudkan. Jadi bila kita nak berlindung daripada Allah daripada segala kejahatan, kita semua benda ni Allah yang ciptakan. Allah semua perkara ini kita berlindung daripada Tuhan yang Maha berkuasa ke atas segala sesuatu, iaitu al-falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan-kejahatan yang timbul daripada makhluk-makhluk yang jahat yang Allah ciptakan.
kejahatan yang timbul daripada makhluk yang jahat. Dan di sini ada 4 perkara Allah suruh kita minta perlindungan daripada Allah. Yang pertama, makhluk yang jahat. Makhluk yang jahat mengandungi segala jenis kejahatan, semua sekali, termasuk kejahatan yang ada dalam diri kita, yang kita minta perlindungan min syarri waswasil khannas, termasuk sekali. Kerana surah Al-Falaq lebih umum, surah An-Nas lebih khusus kepada yang dalam hadis. Surah Al-Falaq ialah disebutkan kejahatan-kejahatan luar, dan ayat pertama daripadanya, ayat kedua, min syarri ma khalaq, perkara pertama disebutkan ialah segala jenis kejahatan. Okay. Min syarri ma khalaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan-kejahatan secara umum, makhluk-makhluk jahat yang Allah ciptakan. Di sini ada masalah, ada perbincangan ulama. Boleh ke tidak kita kata bila berlaku perkara jahat kita datang Allah ni datang daripada Allah? Boleh ke tidak? Bila berlaku satu perkara buruk kita ni daripada Allah. Hakikatnya semua perkara Allah cipta. Tapi boleh ke tidak kita kata bila berlaku musibah, bila orang buat maksiat, bila orang melakukan semua, kita kata ni Allah ni, semua Allah tetapkan? Tak. Dalam musibah-musibah, ya, Allah yang tetapkan. Allah yang tetapkan, Allah yang cipta. Namun punca-puncanya daripada manusia. Kita lihat kepada beberapa bab. Dalam bab perbuatan manusia, maksiat, syirik, kufur, Allah ciptakan apa? Adakah bila seorang itu mencuri, Allah ciptakan dia mencuri? Kerana Allah ciptakan dia dan perbuatan dia. Allah ciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Allah kata, bila mencuri, siapa yang mencuri? Allah SWT menciptakan perbuatan tersebut bukan, namun ikhtiar itu ada pada manusia. Pilihan Allah. Ketika kita mencuri, kita curi dengan apa? Curi dengan menggunakan tenaga yang Allah berikan pada kita. Kita mencuri menggunakan tangan yang Allah ciptakan untuk kita. Kita mencuri menggunakan skill yang Allah berikan kepada kita, kepandaian. Tapi yang pilih untuk curi ataupun untuk solat, manusia, bukan Allah. Jadi semua perkara Allah ciptakan. Namun yang menyebabkan perkara itu jadi jahat, jadi baik, siapa dia? Manusia. Mu'tazilah, dia tak nak terima benda Allah hanya cipta yang baik, yang buruk Allah tak cipta. Last sekali dia kata seolah-olah ada Tuhan yang baik, Tuhan yang buruk. Allah hanya Tuhan cipta perkara yang baik, perkara buruk Allah tak masuk campur, Allah tak buat. Akhir sekali dia pening dengan dia punya akidah dia. Ahli-sunnah kata segala perkara Allah cipta, namun ikhtiar itu wujud pada diri manusia. Pilihan untuk melakukan suatu perbuatan itu ada pada manusia. Jadi kalau ada makhluk jahat, ada orang jahat, siapa yang jahat? Dia, bukan Allah. Walaupun Allah yang menciptakan, Allah yang bagikan kekuatan pada dia. Dia makan nasi yang Allah berikan pada dia. Dia gunakan pisau yang Allah berikan pada dia. Dia gunakan internet yang Allah berikan pada dia. Dia gunakan segala yang Allah ciptakan, hatta diri dia, hatta akal yang Allah beri. Tapi ikhtiar dalam melakukan perkara, dia yang pilih, dia yang buat, maka dia yang dipertanggungjawabkan. Suatu ayat ini Allah kata min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang Allah ciptakan. Bukan bererti adanya perkara buruk dalam perbuatan Allah. Tidak, perbuatan Allah maha sempurna, namun dalam ciptaan Allah itu ada berlakunya perkara buruk disebabkan oleh makhluk itu sendiri. Jelas? Qul a'udzu birabbil falaq. Sebab tu bila dalam ceramah kat hujung ustaz cakap apa? Ustaz cakap sesungguhnya yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada diri saya dan syaitan. Ini kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan bererti Allah tak cipta perkara buruk. Semua perkara Allah cipta, namun keburukan-keburukan itu tidak disebabkan kepada Allah, sebab perbuatan Allah semuanya baik sempurna. Cuma kesannya nanti ada buruk, ada baik berdasarkan pada makhluk. Yang kedua, perkara-perkara yang buruk yang dilihat oleh manusia, contohnya musibah. Berlakunya kita jalan jambatan, ya, katalah jambatan Semenyih runtuh.
jabatan kecil yang ada ke kampung kita ni, katalah contoh, baik ke buruk? Buruk. Bagi siapa? Bagi pengguna jalan raya. Bagi kontraktor, baik. Bagi kontraktor, baik. Sebab apa? Allah takkan cipta satu perkara yang mengandungi kejahatan. Kejahatan itu pada nisbah tertentu, pada keadaan orang tertentu. Berlakunya pernikahan antara Minah dengan Mamat, baik ke buruk? Baik bagi Minah dan Mamat dan keluarganya. Buruk bagi pecinta Minah yang tak dapat. Selama ni korbankan duit, korbankan segala-galanya, buat segala usaha, tapi dia tak dapat. Peristiwa yang sama bagi seorang pada dia musibah, tapi pada orang lain merupakan nikmat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu dengan hikmah. Kita rasa suatu perkara itu buruk pada kita, puncanya apa? Puncanya sebab hati kita, kehendak kita tak sesuai. Masa tu kita rasa tak sesuai untuk diri kita. Sebab tu segala musibah-musibah, natijahnya semuanya baik, penghujungnya semua baik. Nabi Yusuf AS tatkala dibuang oleh abangnya dalam perigi, baik ke buruk? Buruk, musibah. Okay. Abangnya buang dalam perigi, cuba bunuh pada, kemudian tak sampai hati, buang kat perigi. Akhir sekali Allah bantu, adanya peniaga, pedagang yang datang ambil air, kemudian Yusuf keluar daripada perigi. Tapi masalah pula, peniaga ni pula tamak, bukan nak cari siapa bapak budak ni. Sedangkan kalau dia masuk kat kampung, semua orang tahu ini anak Nabi, bukan anak orang biasa, anak Nabi Yaqub alaihissalam, orang yang terkenal dalam kampung. Saya secara sembunyi-sembunyi kata, kita tangkap, kita jual, kita ambil, kita jual. Musibah yang kedua, sampai kat pasar jual dengan harga yang murah, kemudian sampai masuk dalam keluar dalam rumah Al-Aziz, rumah pemimpin ataupun pembesar Mesir ketika itu, sehingga berlaku fitnah, kemudian dimasuk ke penjara, musibah demi musibah. Kat penjara pula kawan dia yang keluar penjara lupa sampaikan mesej Yusuf sampai berpuluh tahun lama. Tapi penghujungnya apa? Penghujungnya Yusuf yang tinggal di kampung daripada keturunan Bani Israel menjadi seorang pembesar dalam istana di negeri Mesir. Zaman sekarang bolehlah masuk parlimen, boleh ada pilihan raya, kawasan dan sebagainya, ada peluang. Sistem beraja, sistem kerajaan, sistem diraja, ada ke peluang untuk orang awam nak pergi jadi menteri, jadi raja? Tak ada. Tapi musibah tadi membawa Yusuf daripada seorang anak kampung yang biasa sampai menjadi seorang raja, seorang menteri dalam di bandar, dalam kerajaan Firaun ketika itu. Firaun itu pembesar Mesir ketika itu. Musa alaihissalam ditimpa dengan musibah. Harun lahir pada tahun Firaun nak biarkan anak lelaki hidup, abang Nabi Musa. Nabi Musa lahir pada ketika Firaun nak bunuh anak lelaki. Musibah. Waktu tu musibah. Tapi oleh kerana musibah tersebut, Musa akhirnya tinggal dalam istana Firaun. Dah tinggal lama-lama sampai waktu besar, Musa cuba bantu kaumnya yang dizalimi. Bila nak pisahkan, tertumbuk, fawakazahu Musa, tertumbuk sikit, mati pula, kuat sangat tangan Musa. Musibah yang lain, bukan nak pukul, bukan nak belasah, bukan nak bunuh, sekadar nak gertak supaya dia berhenti. Jangan belagak sangat kau kuat. Ada lagi orang kuat, orang boleh menang, gertak sikit, mati pula member tu. Tengok yang mati siapa? Keluarga Firaun. Dia anak angkat, yang tu keluarga betul. Musibah. Terpaksa lari daripada Afrika sampai ke benua Asia. Daripada Afrika di Mesir sampai ke Madian, antara Jordan dan Arab Saudi. Mana kuasa Firaun zaman tu bukan cikai-cikai nak lari dalam ni. Musa sampai, kisahnya Nabi Musa lari sampai ke Madian, sampai Syuaib tenangkan bahawa kamu berada tempat yang selamat, kamu terlepas daripada orang zalim. Tenangkan dulu, baru Musa rasa jangan lari lagi, sini selamat. Jauh, hebat juga kuasa Firaun. Tapi apa hikmahnya?
Fir'aun masa tu waktu umur muda. Hikmahnya dapat kahwin dengan wanita terbaik di atas muka bumi ketika itu. Kalau tak kahwin dengan siapa? Duduk kat istana Fir'aun, keluarga Fir'aun. Mungkin kahwin dengan anak Fir'aun, mungkin kahwin dengan anak saudara Fir'aun sebagainya. Tidak, akhirnya Allah berikan musibah membawa kepada hikmah, membawa pada kebaikan. Berapa banyak orang yang cerita kehidupan dia dulu, saya boleh sampai begini sebab gini. Sebabnya apa? Jutawan-jutawan yang ada, hartawan-hartawan yang ada, bangsawan-bangsawan ada. Kadang-kadang kenapa dia boleh jadi jutawan, hartawan, bangsawan? Kerana musibah-musibah waktu dahulu. Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan musibah, Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk kita. Sebab tu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dia jadi musibah waktu bila? Waktu kita baru nampak, baru tiba musibah, kita rasa benda ni perkara buruk, benda ni tak sesuai, kita rasa tak selesa. Tapi akhirnya kita baru sedar adanya kebaikan di sebalik apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Namun walau bagaimanapun ada kejahatan-kejahatan. Sebab Allah kata syarr min syarri, ada kejahatan yang timbul yang menyebabkan kita sakit, menyebabkan kita tak selesa, menyebabkan kita terganggu, menyebabkan kita tergugat. Maka Allah suruh kita minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, aku minta perlindungan daripada Tuhan yang daripada kejahatan-kejahatan yang timbul daripada makhluk-makhluk yang jahat, daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat perlindungan pertama ni semua jenis kejahatan, semua sekali. Apa sekalipun minta dengan Allah, kerana kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah detailkan. Lepas Allah sebut umum, Allah detailkan satu persatu jenis-jenis kejahatan. Kerana kejahatan-kejahatan ini dapat dirasakan. Okey. Dapat dikenal dan banyak berlaku. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min, dan daripada kejahatan-kejahatan ghasiqin. Ghasiq adalah waktu malam. Kejahatan-kejahatan yang berlaku pada waktu malam, idza waqab, apabila masuk gelap gelita. Waktu gelap, waktu senyap. Kejahatan dalam ayat ni, semua yang disebutkan, orang buat jahat, dia tak buat terang-terang. Allah bagikan apa? Kejahatan berlaku secara tersembunyi. Waktu zahir, waktu terang, orang tak buat. Waktu depan orang tak buat. Ada kejahatan yang betul-betul datang orang yang rompak, orang yang betul-betul hina, orang menghina orang, mengata orang sebagainya. Itu masuk dalam pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Semua sekali. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan-kejahatan yang Allah ciptakan, yang zahir ataupun yang batin. Namun kat sini Allah perincikan. Bila Allah perincikan, Allah kata wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan-kejahatan yang timbul pada waktu malam, apabila malam itu gelap gelita. Waqab maksudnya masuk. Masuk bila? Masuk pada waktu paling gelap. Bila malam dah gelap, apa yang berlaku? Perompak pun hidup. Waktu itulah perompak, binatang-binatang, ular. Kalau jengking, saya di kampung banyak kali, dah 2 kali dalam hidup saya. Sekali dapat bunuh ular, sekali takut ular. Sekali terpaksa pakai jepam tengah malam. Tengah-tengah borak dengan rumah, lambat. Pergi rumah ni pukul 3 pagi. Tiba-tiba ular tedung ada depan mata. Angkat kepala. Itu pengalaman sendirilah. Rumah saya cakap, bang ada ular. Saya ketawa. Rupa-rupanya betul. Tengok ular betul. Ini berlaku. Alhamdulillah Allah ciptakan ular pun tak nak cari masalah kita. Bila nampak kita tengok lama-lama, dia menyorot sebalik, kita lagi keluar, panggil jepam. Jepam tangkap lah. Masa kecil dulu, masa sekolah dulu, memang ular masuk lalu atas badan. Sama juga tedung. Tak tahu tedung ke tedung selah. Tedung lah kecil, dia taklah kepala tinggi. Tedung. Jadi binatang-binatang keluar pada waktu malam, pencuri keluar waktu malam, pelacur-pelacur pada waktu malam, dan pelbagai masalah gejala sosial berlaku banyak di waktu malam. Sebab tu waktu malam tidak sesuai untuk dilepaskan anak-anak keluar. Orang kata anak saya baik. Tak, jahat ni sembunyi. Anak kita buat jahat tak depan kita. Jangan percaya kepada siapa sekalipun.
Lepas tu kita lebih baik berjaga-jaga. Kecuali apabila ada keperluan, maka percayalah, berilah tugas. Tapi secara umumnya jangan biasakan, kerana waktu malam itu tempat adanya banyak kejahatan-kejahatan yang berlaku. Betul Allah sebut wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan-kejahatan yang berlaku ketika waktu malam apabila dia gelap. Okey. Dan bila sebut lagi, alang-alang saya sebut cerita tentang musibah tadi. Musibah perkara-perkara jahat Allah cipta. Pertama kita kata tak boleh disebabkan pada Allah, tapi walaupun kita tahu Allah yang ciptakan segala-galanya. Yang kedua, kejahatan yang Allah berikan, apa yang Allah buat mesti baik. Jahatnya tak sesuainya sebab keadaan kita. Ketiga, paling kurang kalau kita jumpa kebaikan dunia ni, kita jumpa kebaikan akhirat. Segala musibah yang timpa pada kita, yang Allah timpakan pada kita, mesti ada kebaikannya. Bila kita bersabar dengannya, bila kita menerima dengannya, akan membawa kebaikan akhirat. Sebab hidup kita tak nak cari kebaikan dunia saja. Kalau Allah tak berikan musibah pada kita, kita jadi sombong, jadi belagak. Sebabkan ada musibah lah, kita rasa diri kita ni rupanya ada kelemahan. Kita ni rupanya tak sekuat mana. Kita masih lagi ada masa untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan musibah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan-kejahatan waktu malam bila ianya timbul. Al-ghasiq. Sebahagian pada ulama menafsirkan hadis ini berkaitan dengan ghasiq, artinya bulan. Dan daripada kejahatan-kejahatan ketika bulan tenggelam, artinya malam betul-betul gelap. Bila ada bulan, orang masih lagi takut. Tapi bila bulan mula tenggelam, dah tak nampak, gelap gelita, ya ghasiq boleh bererti malam, ghasiq juga boleh bererti bulan. An-naffatsat fil 'uqad, daripada kejahatan an-naffatsat, kejahatan-kejahatan perempuan-perempuan yang meniup. An-nafath, tiup di bahasa Arab ada 3 jenis. Tiup. Mana boleh kita tiup, ada 3 jenis. Satu, bila kita bahasa kita bahasa Arab an-nafas, an-nafakh dengan at-tafath. Kalau lidah, kalau kita meludah keluar air liur, namanya apa? Tafal atau tafas. Mana betul-betul tiup sampai keluar air liur, namanya tafal atau tafas. Sebahagian daripada ada panggil tafal, tapi asalnya tafal. Kalau tiup keluar angin je, tak keluar air liur, Arab panggil nafakh. Wa nufikha fis sur, apabila ditiupkan sangkakala, tiup tanpa adanya air liur yang keluar. An-nafas tengah-tengah. Dia bukan meludah, bukan juga tiup. Nafas adalah tiupan yang mengandungi sedikit air liur. Dan sihir, kalau nak buat sihir, takkan jadi sihir kecuali ditiup dengan cara itu, cara bomoh. Tiup dengan tiupan, dia bukan meludah, dia tiup dengan ada sedikit air liur yang keluar. Tak ditunjuk lah, nak tunjukkan terkeluar air liur keluar dari tuan-tuan faham Jadi kalau tiupan di tali ikatan, memang cara tiupnya Allah beritahu. Sihir itu berlaku dengan cara tiupan begitu. Jadi kalau ada orang buat perkara pelik-pelik, tengok tiup dia macam mana. Tiup peliknya macam bomohnya. Kita tak. Jadi bomoh-bomoh akan tiup cara dia, iaitu tiupan yang ada keluar angin bersama dengannya air liur. Sedikit air liur. At-tafas. Yang kedua Allah kata, syarrin naffatsati fil 'uqad, perempuan-perempuan peniup di tali ikatan. An-naffatsat, sebelum saya syarahkan al-aqad dan al-naffatsat, boleh diterjemahkan sebagai perempuan-perempuan. Sebab apa? Kebanyakan yang jadi bomoh laki ke perempuan? Perempuan. Sama ada perempuan atau lelaki yang bersifat seperti perempuan. Asalnya, kenapa orang buat pergi cari ilmu hitam semua sekali? Sebab dia pengecut. Dia tak ada kekuatan untuk lawan secara zahir. Laki ni kalau tak puas hati, betul-betul dia pergi depan rumah orang tu, dia panggil, betul-betul ajak jumpa anak jantan. Ini laki. Perempuan
dia ada kelemahan tertentu, tak mampu nak bercakap, tak mampu nak bersuara, tak mampu nak bertumbuk. Akhir sekali cara dia nak kontrol orang lain dengan mana? Dengan cara yang halus. Kebanyakannya customer bomoh-bomoh perempuan, jarang lelaki dia bomoh. Ada juga, kalau ada, lelaki tu lelaki yang bacul macam perempuan kalau ada. Tapi sifat asalnya ialah pada perempuan yang banyak meniup di tali ikatan, yang banyak kalau paling semangat lah kalau kata buat macam ni, betul begini, betul begini begitu untuk kuasai suami ke, untuk ini orang perempuan hero. Hero buat tu. Laki kalau bagi betul-betul macam tu, dia ketawa, dia gelak je. Nak amal pun geli. Kebiasaannya begitu. Tapi perempuan sangat tertarik. Betul Allah menyebutkan dhamir di sini nafasat, iaitu perempuan. Okay. Sama ada perempuan secara hakiki memang perempuan yang melakukan perkara itu, dan memang banyak perempuan yang buat perkara ini, ataupun lelaki-lelaki yang bersifat seperti sifat perempuan. Kalau ada lelaki tak dinafikan, namun lelaki itu lelaki yang menggunakan senjata perempuan. Perempuan siapa? Oleh perempuan-perempuan yang jahat lah, bukan perempuan mukminah. Berarti betul kata min syarrin nafasat, kejahatan daripada perempuan majus. Kalau perempuan yang buat sihir, jahat. Perempuan buat asyik kangkang, jahat. Perempuan buat apa sekalipun, dia adalah perempuan yang jahat. Sebab Allah sifatkan dirinya sebagai kejahatan, jahat. Dan daripada kejahatan daripada perempuan yang tiup di tali ikatan. Allah beritahu sihir mesti dengan ikatan. Tak boleh, takkan jadi sihir kalau tak diikat. Tuan-tuan kalau belajar cara sihir, boleh saya minta izin 2 minit? Tuan Amir. Sihir, saya belajar, bukan belajar sihir. Al-Muqbil di Arab Saudi adalah ketua kepada pencegah sihir di Riyadh. Malah sekarang di Arab Saudi sekarang, tapi di Riyadh. Cuma saya satu benda yang kami hadir dalam kursus beliau, hadir khusus dan hanya khas untuk pelajar-pelajar master ke atas. Dan beliau tak nak terima yang awal. Saya kata, kenapa syaratnya pelik? Rupanya bila belajar cara nak hisbah kepada ahli sihir, macam mana tangkap ahli sihir, macam mana nak kenal mereka sebagainya. Pelajaran dalam tu saya ingatkan dia nak ajar cara baca ayat kursi ke, cara bersemua sekali macam biasalah. Sampai-sampai dia ajar apa? Dia ajar cara buat sihir. Itu sihir takkan berlaku kecuali dengan cara sekian dan sekian. Jadi akhir sekali pelajar-pelajar dibawa ke mana? Bawa ke pantai, cari barang mana yang kamu syak sebagai sihir. Datang katun lah, datanglah macam sekali, jarum lah, akan dicek betul tak barang tu barang sihir ataupun bukan. Kebanyakannya bukanlah. Ramai. Sebab apa? Yang pentingnya antara formula yang paling utama dalam sihir mesti ada ikatan-ikatan. Kalau ikat 3, dia buat sihir dengan tujuan untuk berubat. Ikat 5 ada tujuannya. Ikat 7 ada tujuannya. Ikat 9 ada tujuannya. Ikat 11 ada tujuannya. Sebab tu kalau dilihat pada tali sihir akan dikenali, ditahu apa tujuan orang tu buat sihir. Kalau jumpa barang sihir akan diketahui apa tujuan pelaku sihir. Nak berubat ke, nak bunuh ke, atau nak pisahkan keluarga ke. Dia ada kategorinya yang memang wujud dalam ilmu sihir, suatu ilmu. Sebab tu kalau ilmu sihir ni bukan senang-senang pergi ikat tali, pergi buat, tak jadi. Dia mesti ikut ilmunya, mesti, dan diketahui siapakah yang ditujukan ilmu itu kepadanya.